Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berusaha masuk lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Haja. Ada. Okey. Boleh kita mula ke? Boleh kita mula? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk kita bersengke di alam maya ini. Alhamdulillah. Tujuan kita mengadakan meet ini ialah untuk membolehkan saya bertanya khabar kepada cikgu-cikgu di SK Darjah 91 ni ya. Dan nama program pun apa khabar cikgu. Selain daripada itu, yang paling penting sekali saya nak dengar berita daripada cikgu ya. Bagaimana cikgu melaksanakan PDPR, apakah keseronokannya, apakah masalah yang cikgu hadapi dan sebagainya. Saya nak dengar-dengarlah daripada cikgu sendiri ya, untuk berkongsi lah. Berkongsi dengan saya apa-apa yang cikgu rasa cikgu nak kongsi dengan saya dan pegawai di jabatan ini. So, untuk maklumat cikgu, bersama-sama kita ada timbalan-timbalan lah ya, timbalan pegawai daripada sektor perancangan. Okey, sebelum saya teruskan cikgu, saya nak ucapkan tahniah lah. Satu, tahniah, terima kasih ya, saya ucapkan kepada semua guru yang telah melaksanakan PDPR sepanjang tempoh PKPB ni. So, tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Teruskanlah kerja baik cikgu itu ya. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua cikgu yang telah berada dalam stesen. Yang berada di stesen dan cikgu telah mengikut arahan yang telah ditetapkan tempoh hari. Okey, di sini saya ada senarai lah ya. Saya telah dapat senarai pencapaian sekolah SK 91 sepanjang tahun 2020 ni. Panjang nampaknya ni. Tahniah lah ya Cikgu Nurza dan cikgu-cikgu semua ya kerana kejayaan ini ya. Yang pertama ialah mendapat naib Johan pertandingan mereka tercipta Mahkita Semula peringkat negeri ya. Johan Hoki, naib Johan badminton bergu, Johan banyak Johan ni. Johan Kampru 3RS, pengurusan kewangan cemerlang. Okey, tahniah Cikgu Nurza ya. Tempat kedua penggunaan terbanyak Google Classroom PKP. 4 bintang pencapan surau Salman Al-Farisi. Tempat satu hati pertandingan surau peringkat kebangsaan. Okey. Dan beberapa amalan yang terbaik ialah menggunakan GC untuk ERPH, memperkasakan middle leaders dalam PDP ya, menyebar luas maklumat dalam FB ya, menggunakan FB lah, memperkukuhkan pengisian online keperluan KPM ya, bantuan COVID-19 bersama PIBG, sumbangan daging korban bersama komuniti, sumbangan hari raya dan sebagainya. So terima kasihlah saya ucapkan tahniah asal usaha yang baik daripada guru-guru SK Putrajaya 91. So sebagaimana saya kata tadi, tujuan perjumpaan ni saya nak dengar perkongsian lah. Yang apa-apa saja yang cikgu nak kongsi, tak semestinya PDPR, mungkin ada benda lain cikgu nak kongsi. So saya bukalah talian ini ya kepada cikgu-cikgu, ataupun kalau cikgu segan nak cakap ataupun mungkin ada masalah internet tak boleh nak cakap, mungkin cikgu boleh gunakan ruangan chat untuk type dan nanti insyaAllah saya akan bacakan ya. So boleh guna yang mana-mana lah, ruangan nak bercakap terus pun boleh ataupun nak gunakan chat pun boleh. So silakan cikgu, jangan malu, jangan segan ya, boleh kongsi apa saja ya, apa saja yang cikgu rasa cikgu nak kongsi dengan kita semua yang berada di dalam meet ini. Okay, silakan cikgu, saya buka kepada guru-guru. Sila cikgu. Senyum je ni. Cakaplah. Saya beri peluang. Bukan senang kan nak cakap Cikgu Nurza kan, bukan senang nak cakap dengan pengarah gunakan peluang ini untuk cakap dengan saya. Okey. Assalamualaikum Puan Pengarah dan timbalan-timbalan pengarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah cikgu. Cikgu adalah orang pertama yang bercakap dengan saya. Okey, terima kasih Cikgu Nolida. Ya saya Puan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah Puan, saya sihat. Rumah cikgu di mana ni? Saya di Presin 8.
Alhamdulillah. Okey, cikgu. Okey, apa yang cikgu nak kongsi? Okey, saya di sini ingin berkongsi ataupun menyuarakan sedikit pendapat lah. Macam saya guru pemulihan SKPP 91, biasalah dengan murid-murid, setia dengan murid-murid pemulihan yang mana cirinya di antaranya ialah slow learner, lambat dalam menguasai kemahiran. Bila berlaku PDP, PKPB macam ni, ada sedikit rasa macam kita tak ada kepuasan kerana tidak dapat bersua muka dengan pelajar-pelajar kita. Jadi saya menjalankan PDPR dengan menggunakan WhatsApp untuk yang menghadapi masalah parent, cuma ada satu atau dua handphone tak cukup untuk adik-beradik yang lain yang menjalankan mengikuti PDP yang sama kan. Jadinya saya gunakan WhatsApp untuk menjalankan PDP saya. Contoh saya beri mereka video pembelajaran. Contohnya saya nak mengajar huruf untuk murid tahun 1 dedikasi. Jadi saya menggunakan rakaman video bagaimana murid-murid boleh mengikuti suara saya untuk menyebut huruf-huruf tersebut. Tetapi ada di antaranya murid-murid itu tidak yakin dengan sebutan mereka sendiri dan mereka terpandang-pandang orang di sekeliling pada masa itulah. Jadi saya faham keadaan murid itu kerana mungkin dalam kelas kita ada belayan, ada bimbingan personal macam tu kan. Inilah puan saya cuba menyalurkan rasa hibalah kerana tidak dapat dengan cara yang dekat di hati pelajar kita. Okey, alhamdulillah. Tahniahlah cikgu ya. Cikgu telah berusaha dengan pelbagai cara untuk mendekati. Saya sangat terharu dengan cara cikgu untuk memastikan anak murid cikgu berjaya. Sebab cikgu pemulihan ni sangat-sangat diperlukan. Jasa cikgu sangat besar daripada murid-murid yang tak tahu cikgu berjaya. So you have to be proud of yourself. So saya pun mendengar luahan yang tinggi sebab saya telah pun berjumpa dengan 4 cikgu adalah sekolah yang kelima. So 4 sekolah pun menyuarakan masalah yang sama, iaitu mereka rasa tak puas sebab tak dapat bimbing, anak murid kita tak ada berhenti, kena tutup, macam-macam masalah yang mereka suarakan. Saya dengar cikgu saya dengar. Apa yang boleh saya bantu ialah saya hanya boleh menyatakan beberapa pandangan saya, beberapa cadangan saya. Antara cadangan yang saya berikan kepada pihak sekolah ialah memang sekarang ni mereka tak boleh datang sekolah, tetapi kita boleh pergi kepada mereka. Sebab kalau duduk Putrajaya, kita boleh pergi dalam kawasan Putrajaya. So, apa yang saya cadangkan ialah cikgu hubungi keluarga mereka dan cikgu cuba tanya boleh tak sama ada mereka ibu bapa hantar anak tu ke rumah cikgu ataupun cikgu pergi ke rumah mereka ataupun mungkin berjumpa di mana-mana pusat komuniti untuk cikgu bantu mereka. Maknanya one to one dengan anak murid itu saya rasa tak ada masalah sebab saya tiba-tiba saya teringat di Presin 16 dululah sebelum PKPB ada seorang guru dia duduk di Medan Selera Presin 16 di ujung tu, masa tu ada meja dan dia tunggu anak muridnya di situ. Ada seorang ni cikgu swasta lah so apalah salahnya kita pun buat begitu juga. Mungkin ibu bapa boleh hantar kita jumpa sebab memang personal touch sangat penting. So tahniahlah Cikgu Nurlidah, nampaknya cikgu sangat mengambil berat tentang anak murid cikgu. Tahniah, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Pun kita puan, ni boleh kalau untuk pelajar kita tu di mana-mana yang kita boleh bimbing yang kritikal sangat kan? Boleh, sebenarnya boleh tetapi tak boleh ramai lah. Tak boleh ramai dan cikgu kena jaga penjarakan fizikal. Tetapi yang paling penting kebenaran ibu bapa dia. Maknanya kena minta kebenaran daripada ibu bapa dulu, boleh tak?
Jadi saya cadangkan kalau segan kat rumah, bawalah di mana-mana pusat komuniti sambil bagi dia makan, cikgu ajarlah dia apa salahnya. Tapi jaga penjarakan fizikal, cikgu kena pakai mask, murid pun kena pakai mask lah. Macam itu kan, lebih santai saya rasa mungkin murid ini akan lebih gembira, betul tak? Ini cadangan saya lah, cadangan saya kan. Cadangan sangat suka. Saya terima kasih Puan. Sama-sama. Okey Cikgu Nurida, terima kasih teruskan usaha yang baik. Okay, ada lagi Cikgu? Ada lagi? Cikgu mana lagi nak kongsi? Ramai ni, 77 orang dalam grup ni. Silakan. Tak apa, suarakan apa saja. I think Cikgu Nurza is very understanding. Okay? You punya GB bagus, very understanding. So apa-apa saja silakan. Cikgu ada lagi? Jangan malu cikgu ya. Okey, silakan. Ya, cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan, saya Cikgu Muhammad Afdal. Boleh saya kenapa muka tak? Saya Cikgu Sains. Cikgu saya nak tengok muka cikgu boleh? Internet. Oh, internet. Okey, it's okay. Cikgu Cikgu Sains, okey, silakan. Masalahnya Puan, kebanyakan dalam topik sains ni ada banyak eksperimen yang perlu dibuat. Okey. Dalam tahun ni memang tak sempat buat kebanyakan eksperimen lah. Betul. Dan benda tu menimbulkan kegusaran lah kepada cikgu-cikgu sains. Okey. Lepas tu pula bila dia tak dapat buat eksperimen, skill dia tak dapat diasah untuk kemahiran proses sains tu. Okey. Itu yang, sebab kalau kita tunjuk video sahaja, dia hanya dapat melihat tanpa merasa macam mana eksperimen tu dibuat. Okey. Itulah kegusaran terutamanya untuk tahun 5 yang akan naik tahun 6 tahun depan. Ya. Banyak eksperimen yang dah terlepas tahun ni. Ya. Okey. Kemudian kemahiran teknik menjawab pun kita tak sempat nak asah untuk tahun 5. Jadi pada pandangan Puan macam mana untuk kemahiran-kemahiran yang terlepas tu? Okey, cikgu saya ni bukanlah problem solver yang hebat sangat cikgu ya. Tapi saya faham cikgu punya masalah sebab saya pun cikgu sains juga kan, saya pun cikgu fizik. Pernah dibincangkan dalam satu platform tentang kemahiran sains ini. So antara perkara yang dibincangkan ni, saya menyertai perbincangan itu. Tapi perbincangan itu di peringkat universiti lah. So apa yang saya boleh kongsi dengan cikgu ialah kita lepas ini apa yang cikgu perlu buat ialah dia sains ni dia kemahiran sains. Kemahiran ni dia daripada awal sampai peringkat mana pun kemahiran tu tetap sama. Contohnya kemahiran untuk menyukat, membuat sukatan. Contohnya nak menyukat isi padu cuci air contohnya. Sama je. Dia tak kira di tahun mana, itulah kemahirannya. Maka kita boleh rancang kalau kita dah terlepas tahun 2020, pada tahun 2021 kita kena juga kita tak boleh tinggalkan kemahiran itu sebab dia sangat penting. Maka kita kena rancang lah cikgu ya, rancang untuk pelaksanaan itu ya. Cuma saya boleh kata beginilah. Dia sains ni sebenarnya cikgu, dia lebih menarik kalau dibuat di luar sebenarnya. Tapi kena ada apparatus lah. Ya, simple apparatus. Macam saya cadangkan kepada Cikgu Nolida tadi, sebenarnya cikgu sains pun boleh very simple eksperimen kita boleh buat di luar dengan apparatus yang kita sediakan. So mungkin sebab isu dia murid tak boleh datang ke sekolah, that is the issue. Tetapi kita boleh adakan pengajaran tu di mana-mana sajalah, kan? So cikgu kena bijak memikirkan itulah. Okay, so saya bagi hint je cikgu ya, saya tak boleh elaborate lebih lah. Okay, cikgu kena dalam panitia, maknanya Cikgu Muhammad, cikgu apa saya nak panggil ni? Cikgu Muhammad ke cikgu apa nak panggil cikgu? Abdal.
Okey, Cikgu Afdal. Betul. Okey, Cikgu Afdal kena berbincang Ya. dalam panitia. Adakah cikgu ketua panitia? Tidak. Okey. Cikgu Nur Aida Okey, ketua maknanya panitia. kena bincang dalam panitia lepas ini macam mana cikgu nak mengurus tentang kemahiran-kemahiran yang terlepas untuk tahun 2020 itu. Maknanya kita kena buat unpack curriculum cikgu ya. Mungkin cikgu kalau TS25 tahulah unpack curriculum. Maknanya kita kena gabungkan nanti silibus di 2021 dengan 2020 kita kena unpack ya, unpack dan kita kena do. Ini mesti dibuat dalam panitia sebab cikgu seorang-seorang tak boleh fikir. Kita kena duduk bersama-sama untuk membincangkan. This is a very good ya. Baguslah cikgu. Cikgu orang pertama yang menyuarakan perkara ini dan saya dapat kongsi. Ya. Itu pandangan saya lah, tapi out the record, kalau nak lebih detail kita boleh bincang out of the record because ni conversation kita ni direkodkan ya. So saya kena berbincang atas peraturan lah cikgu ya. So cikgu faham maksud saya ya? Okey. So itu yang saya boleh bantu cikgu Afdal. Okey. Mungkin kita boleh bincang secara out of record. Okey? Okey cikgu? Okey, terima kasih cikgu. Tahniah. Cikgu teruskan kerja yang baik ini. Okey, ada lagi cikgu? Silakan. Okey, ada lagi? Sila cikgu. Assalamualaikum Puan Haja. Waalaikumsalam. Cikgu Siti Zaleha. Silakan, terima kasih. Ya, saya. Ada gambarnya. Segan. Ada dah, saya dah buka dah. Tak keluar gambar cikgu lagi. Oh, okey. Video cikgu tak keluar lagi. Ni gambar apa ni? Bicron lah. Oh, okey. Okey, apa dia cikgu? Boleh kongsi lah. Okey. Okey, saya nak kongsi saya cikgu BM tahun 5 dan 6. Right. Okey. Apa yang saya buat yang PDPC dengan murid ialah saya masalah dalam bidang penulisan Puan. Okey. Kalau dalam tata bahasa budak-budak boleh jawab dalam Google Form dengan live worksheet tu dia orang suka, tapi kalau saya nak buat kemahiran penulisan tu agak susah sikit lah. Jika saya bagi dalam bentuk dalam WhatsApp pun saya akan bagi satu karangan. Jadi dia orang tak ada respon untuk penulisan karangan tu. Jadi untuk saya nak tengok tahap penulisan karangan dia orang tu susah sikit lah Puan. Jadi macam mana saya nak atasi masalah macam ni? Itu Puan. Tapi tadi hilang dah 16.2 kita tak okey ya. Dia orang dapat respon yang baik melalui Google Classroom. Cikgu Zahra guna Google Classroom ke? Saya guna Google Classroom, tapi dalam 20 invite itu empat orang saja yang akan bagi respon. Kalau saya suruh hantar pakai screenshot kan, buat tulis atas tangan, pun tak ramai yang memberi itulah respon dalam 10 ke 42 orang yang akan hantar pengusaha tu. Jadi yang lain tu diam je. Tapi kalau saya bagi bentuk Google Form yang jenis jawab soalan tik-tik je kan dalam Google Form tu, dia orang cepat hantar. Jadi maksudnya kalau kemahiran penulisan tu agak ya. Biasanya kalau cikgu bagi penulisan tu berapa panjang cikgu minta mereka tulis? Kalau karangan tu biasa kalau ni dalam 5 perenggan. Tapi kalau penulisan, kalau bina ayat dengan ulasan tu boleh. Tapi kalau yang karangan untuk itulah karangan susah sikit nak dapat respon. Okey, cikgu teruskan. Apa cikgu nak cakap tadi? Sorry. Kalau yang kalau yang karangan tu dia mungkin malas sikit. Kalau saya bagi tugasan untuk buat karangan, mereka memang malas nak buat, nak mengarang tu lah. Budak sekarang kan naik pun type reka-reka yang suka lah kan, type penuh kan. Semua nak cepat je kan, tapi penulisan penting kan. Mungkin cikgu ada idea dulu macam mana agaknya?
Itulah kalau Agak-agak cikgu nak buat macam mana? Agak-agak lah dulu kan? kalau masa yang terdekat ni rasanya kalau saya boleh bagi untuk satu perenggan dulu lah, saya boleh ajar kemahiran. Contohnya mungkin saya boleh tengok dari segi perenggan pertama atau pendahuluan dulu, kemudian next bagi perenggan isi pertama, kedua dan barulah penutup. Maksudnya ada step-step. Kalau untuk satu karangan penuh memang tak dapat lah rasanya. Okey, cikgu. It's okay. Bagi saya tak ada masalah yang itu. Ada tak sekolah buat yang bagi hard copy kepada ibu bapa? Hard copy. Ada tak? Dan collect balik? Ada tak sekolah buat macam tu? Sebelum cuti tu kita bagi masing-masing cikgu ada buat macam modul lah dalam 10 helai yang melibatkan ayat, ulasan dan ada 3 karangan, tapi selepas tu kita dah tak dapat balik lah kan. Kita harap ada bersemuka dengan orang, jadi modul tu masih diorang pegang lah. Jadi untuk kita dapat semak satu-satu dari segi ayat, isi tanda bacaan tu susah sikit. Okey, jadi maknanya pihak sekolah kena fikirkan satu kaedah untuk mengumpul semula hard copy yang telah dihantar untuk kita buat pentaksiran kan? Sebab you dah buat dah bagus dah kan? Dah buat dah, cuma yalah dengan harapan hari itu boleh bersekolah semula, tapi sekarang dah tak boleh. Tapi nanti kalau apa yang kita bagi ke ibu bapa, kalau kita tak juga ada tindakan seterusnya, nanti ibu bapa komplain pula kan, bagi-bagi tapi tak ada tindakan. So saya cadangkan supaya dikutip semula lah. So macam mana mekanisme untuk kutip itu mungkin kena fikirkan sama-sama lah how kita nak dapatkan semula respon berdasar modul yang telah diedarkan kepada murid-murid kan cikgu Zaya? Ya kan? Saya rasa Prinsip 9 ni tak ada isu sangat sebab PIBG tu bagus ya. PIBG 91 ni sangat membantu, betul kan? Mungkin kita boleh gunakan PIBG untuk kutip ataupun kita sendiri, sebab kita kalau dalam Putrajaya kita boleh bergerak, tak ada masalah. So itu saya nampak lah. Dan I know the problem ya, sama. Problem kita semua sama, iaitu kita tak dapat feedback daripada murid ya. Cuma berapa persen yang kita tak dapat tu, mungkin agaknya cikgu Zalia berapa persen agaknya yang cikgu tak dapat feedback murid cikgu? Dalam 40% saya dapat yang kalau bagi tugasan tu kan, 40% je lah. Ada tu yang hanya menjawab tapi tak ada respon. Oh, okey. Maknanya besar juga ya, tinggi juga lah. Tapi mungkin 91 ni isu dia peranti lah ya. Sebab murid datang kebanyakan yang tak ada peranti ataupun peranti kepada ibu bapa. Jadi adakah pihak sekolah buat program tu bukan waktu bekerja? Ada tak cikgu yang buat program selepas waktu bekerja? Adakah? Tak ada. Dr. Ruslan nak cakap sesuatu, silakan Dr. Ruslan. Terima kasih Aja. Nanti saya maklumkan isu ni kepada PIBG Cik Tahir. Dia boleh bantu tak? Kebetulan tu 2-3 hari lepas datang jawab kita. Okey, ya. Sebenarnya Cik Tahir kan dia punya apa Nazar? Betul kan? Bukan. Cik Samsudin. Cik Samsudin. Okey. Cik Samsudin. Ya. Okey, boleh tu. InsyaAllah. Cik Samsudin mungkin tak sangat membantu. Okey doktor, nanti kita bincangkan. Ya. Tadi sebenarnya memang ada cikgu yang buat di luar waktu pejabat lah sehingga malam atas permintaan ibu apa. Mungkin dia orang malu ni nak cakap ni sebenarnya. Itulah. Apa yang malukan bukan nampak pun kan. Tak apalah, tak nak tengok muka tutup kan. Saya nak tahu juga yang buat malam tu macam mana feedback dia kan. Siapa Cikgu Roas ni? Siapa yang buat malam ni? Boleh tak kongsi sedikit apakah yang cikgu buat tu, macam mana? Ya, Assalamualaikum Puan. Assalam. Saya Cikgu Roni. Okey. Baik, saya kekangan ibu bapa ni, saya dapati saya buat poll ataupun saya buat orang panggil apa? Saya tanya lah ibu bapa menggunakan Google Form
kebanyakan murid dan ibu bapa lebih suka cikgu buat kelas malam. Jadi saya memang buat kelas saya malam lah. Oh, bagus cikgu. Pukul berapa kelas cikgu? Biasa 8.30 hingga 9.30. Kalau lebih sikit pun 8.30 hingga pukul 9.45 pukul 10. Okey, macam mana sambutan? Sambutan Alhamdulillah kalau malam 30 lebih daripada 40. Kalau betul 30 lebih 30 okey lah. Okey. Dia 80% lah boleh join kelas saya. Cuma saya dapati memang kalau untuk murid di sekolah ni, untuk dia mengakses Google Classroom tu, selepas buat kelas pun saya letak juga bahan-bahan tu saya letak dalam Google Classroom. Tapi apa yang saya dapati murid ni dia mungkin disebabkan kekangan peranti. Jadi dia mengharapkan peranti ibu bapa saja, dan pada waktu pagi pula dia terpaksa berebut dengan adik-adik dia. Memang itu memang kekangan utama lah. Okey. Ya, kita pun faham itu, cikgu. Tapi usaha cikgu untuk mengadakan kelas malam tu baguslah, tahniahlah cikgu. Terima kasih kerana cikgu mengikut kesesuaian. Sebab kalau kita baca garis panduan pelaksanaan PDPR itu ialah kita kena mengikut kesesuaian murid dan guru. So murid kita ni nampaknya dia nak malam yang dia boleh, so kita buatlah. Nampak macam mana kan kita guru memang macam itulah, kita kena ikut kesesuaian murid. So tahniah cikgu apa dia, Roni Roni. Terima kasih cikgu Roni. Tahniah saya ucapkan, saya harap cikgu boleh teruskan supaya budak-budak kita lebih. Cikgu mengajar dari bahasa Inggeris? Matematik. Matematik, okey. Tahun 6, tahun 5. Oh, okey cikgu Roni. Okey. So tahniah. Feedback macam mana cikgu Roni? Feedback so far kalau kelas malam okey lah. Cuma kalau contoh saya nak buat assignment ke, kalau selepas kelas tu saya terus buat quiz saja. Lepas tu on the spot juga. Maksudnya cikgu buat pentaksiran terus melalui quiz saya cikgu ya? Quiz. Tapi cikgu ada bagi juga latihan-latihan tambahan dalam Google Classroom kan? Ya, latihan sama juga saya letak dalam Google Classroom. Okey, baguslah. Okey, tanya. Ada lagi cikgu yang buat buku waktu malam? Ataupun buat hujung minggu? Sebab saya baca ni buat hujung minggu. Adakah cikgu yang buat Sabtu Ahad? Ada pun. Siapa cikgu? Cikgu Abdal tadi. Cikgu buat Sabtu Ahad boleh? Ada malam pun ada buat. Cuma kalau kita buat waktu bilik darjah tu, adakah dikira dalam PDPR kita tu? Macam mana saya tak dengar? Tak jelas, putus-putus. Macam mana? Lain pun buat. Contoh pun kalau saya buat kelas malam, dikira tak dalam saya punya PDPR tu? Kira. Mesti kira. Kena kira lah. Sebab itu cikgu buat kan? Arti saya buat. Arti saya dibuat waktu pagi. Tak apa, kita tukar masa. Tapi dilaksanakan tu waktu malam. Tak apa. Yang penting cikgu buat RPH, tukar masa. Tak ada masalah. Yang penting cikgu buat masa. Sekarang norma baru kan cikgu? Norma baru ni dia tak terikat dengan bilik darjah. So cikgu mesti ikut kesesuaian murid. Kan kita pegang pada kesesuaian murid. So murid kita sesuai waktu malam lah. Okay, itu dia anggap sebagai cikgu mengajar. Yang penting cikgu mengajar kan? Ya. So tak apa cikgu, bagus buat. Asalkan kita memang tanggungjawab kita buat. Cuma saya ingin ingatkan bahawa semua murid kita kena head count. Sepatutnya semua murid kita mesti kita dapat dia punya maklum balas. Ataupun kita boleh mengesan dia prestasi dia kat mana. Kita mesti buat pentaksiran kepada semua murid. Jangan ada yang tercicir. Tapi pendekatannya mungkin berbeza lah. Ada murid kita boleh gunakan dia secara live. Ada murid kita mungkin offline. Ada murid terpaksa kita gunakan secara hard copy yang kita bagi. Ataupun ada murid yang kita kena buat appointment di luar untuk jumpa dia. Macam-macam pendekatan. Yang penting cikgu kena ada buat dia punya pentaksiran. Sebab kita nak tahu performance dia untuk membantu kita tahun depan ya. Okey, boleh saya tahu lagi ada cikgu yang mungkin nak kongsi lagi apa-apa? Silakan cikgu. I'm happy di school banyak respon dari guru, seronok saya. Okey. Ada lagi cikgu yang nak respon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Saya Syuhelwa. Syuhelwa, ya cikgu. Cikgu rumah di mana ni? Saya di Selangor, Sungai Merak. Oh, okey cikgu. Cikgu mengajar tak mata pelajaran apa? Saya guru pendidikan Islam. Okey. Apa cikgu nak kongsi? Okey, kekangan saya sama macam guru lain. Peranti, masalah internet semua. Tapi saya hari ni saya nak share satu perkara yang sangat
membuatkan saya terharu dan banyak beri pengajaran lah pada saya. Pada saya tak semua murid sengaja tak nak belajar di saat saya ni. Tapi ada yang sangat bersungguh tetapi ada kekangan. Saya ajar mereka Islam, saya ajar Al-Quran lah, tasmid. Saya memang buat video call dengan murid-murid yang nak tasmid dan ada slot masa. Ada kalanya memang saya buat daripada pagi, petang dan malam pun ada. Sebab waktu tu handphone ibu aku ada dengan mereka kan. Jadi yang membuat saya terharu ialah satu hari tu saya dapat satu mesej, dia kata dia nak tasmid. Saya pun buat video call dengan dia. Tapi dalam 2-3 minit macam tu line hilang. Dia suara tak dengar. Saya mesej lagi, saya tanya Iman, Ustaz tak dengar suara awak. Lepas tu dia pun balas, dia kata Ustazah saya di kampung line tak okey. Jadi saya rasa macam terharu sebab dia di kampung dan dia nak. Saya pun balas mesej dia, saya kata Iman boleh record suara Iman. Baca daripada mana, nanti Ustaz akan baca balik dan betulkan bacaan Iman. Lepas tu saya tunggu satu hari tak sampai pun record tu. Tengah malam baru sampai. So saya bagi apa mungkin line tak okey dan record tu panjang. Jadi sebenarnya di sini saya cuma nak bagi tahu betapa murid kita ada yang bersungguh sebenarnya. Dan Iman ni dia bukan cemerlang dalam mengaji. Maksud saya dia perlukan bimbingan. Jadi dia memang nak dia nak kita dengan dia. Jadi cuma yang saya belajar di sini kita kena cuba, sebagai guru kena cuba berbagai medium lah, berbagai cara supaya apa yang kita nak sampaikan tu murid dapat. Itulah yang saya nak share hari ni. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, tahniah cikgu. Memanglah apa yang cikgu cakap tu saya sokong 200%. Bukan 100%, 200%. Kan sebab memang anak murid kita ni sangat memerlukan kita. Sangat-sangat. Terutama dalam keadaan sekarang ni. Mereka perlukan sokongan kita. Jadi kalau kita dapatlah menghubungi mereka, nombor satu janganlah cikgu terus mengajar, cikgu tanyalah khabar dulu. Kan? Kita pun tak tahu apa yang berlaku kat mereka. Kan? Mungkin mereka pun dalam keadaan tertekan sekarang. Mungkin tak dapat nak bergerak, selalu hujung minggu boleh jalan jauh-jauh, balik kampung dan sebagainya, atau tak boleh. Atau duduk kampung, dia nak balik ke Putrajaya tapi tak boleh. Macam-macam. So tahniahlah cikgu semua, bagus usaha cikgu So macam cikgu cakap tadi lah, kita kena gunakan pelbagai cara. Kalau tak boleh cara ni, kalau kita tak boleh fikir seorang-seorang, kita buat perbincangan, buat PLC. PLC ni tajuk ialah kaedah untuk menghubungi murid. Boleh aja perbincangan kan? Boleh aja. Kadang-kadang kita tak terfikir benda itu kan. Kalau kawan-kawan kita boleh fikir sama. Good, tahniah. Very good. I'm proud of you all. Okay. Cikgu ada lagi? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Cikgu Sazia. Okay. Saya respon pada Puan Syarwah punya idea tadi. Okay. Bagi saya buat tasmid. Tapi bukan melalui saya tahap 1, banyakkan yang Quran dia akan baca dan saya akan semak di rumah. Ada video dia saya akan baca dan kemudian saya akan komen lah. Ataupun saya tegur lah aku bacaan dia. Tapi bagi yang Iqra mereka bermacam-macam versi. Apa yang saya minta ialah mereka shoot dulu gambar surat yang dia orang nak baca, kemudian hantar video, kemudian saya dengar, kemudian baru saya blast. Macam tu lah yang saya buat. Sebab Iqra saya tak boleh check. Saya kat rumah ada Iqra satu, versi dia orang lain-lain. Kalau kat sekolah kita guna Iqra sekolah, sama. Benda yang sama. Jadi itu lah saya buat. Pun yang masuk, yang ada 2-3 orang, Iqra pun 2-3 orang, tapi lah saya. Alhamdulillah. Tahniah cikgu, terima kasih atas usaha cikgu itu dan perkongsian. Terima kasih. Very good job. Okay. Ada lagi cikgu? Boleh saya tahu tak cikgu music? Cikgu Syukri, silakan. Cikgu Syukri, silakan. Sekejap. Dengar suara. Dengar cikgu Syukri. Assalamualaikum. Saya nak kongsi sikit lah. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa orang cikgu matematik sebab dia orang mengambil inisiatif buat channel YouTube sendiri. Tahniah. Yang saya tak buat sebab saya tak banyak sangat. Jadi saya tengok Cikgu Roni ada buat untuk kelas dia sendiri. Cikgu Hanif pun ada buat.
Jadi bila dia hantar latihan tu dekat Google, menggunakan Google Form, dia dah letak siap-siap sila rujuk video ini untuk kekangan untuk online GC ni, Google Meet ni memang sangat dihadapi oleh murid-murid. Saya pun baru pagi tadi buat Google Meet dengan kelas tahun 3 dalam 23 orang macam tu lah. Dia tak dapat full sebab ialah kekangan kan. Jadi saya sangat bersyukur ada cikgu matematik yang ada channel sendiri ni. Dia memang padu lah bagi saya. Kalau tak ada pun kita boleh cari kat mana-mana website yang translate ni kan. Jadi itu je lah saya nak share. Bagi saya, kita kena guna pelbagai media. Sebab kadang-kadang kita bagi PDF je. Kadang-kadang kita pakai GF, kadang-kadang kita pakai Quizzes. Yang online ni bukan susah, dia macam nak dapatkan 100% tu agak susah sikit lah. Betul cikgu, betul. Cikgu Syukri, saya nak tanya tu, gambar tu dekat mana ambil tu? Alamak, gambar tu tahun 2012 tu dekat Nepal tu. Nepal? Jauhnya Nepal. Mesti seronok pergi tempat macam tu kan? Saya memang suka yang kampung-kampung macam tu. Jenis gunung-gunung. Okey. Tak apa, ni semua boleh pergi lah cikgu kan? Tak apa, itu dah lama. Masa tu tengah muda lagi, sekarang dah tua tak ada. Mana lah cikgu Syukri ni? Allah Tuhanku. Teruslah je tua. Cikgu Syukri tak tua lagi. Saya tua fizikal aja. Emosi muda. Okey, Cikgu Syukri, terima kasih banyak. Tahniah. Bolehlah kongsi dengan saya channel tu. Bolehlah saya juga ikut. Kan? Nanti saya nanti WhatsApp kat saya. Kan? Nanti kami share. Okey, Cikgu. Okey, ada lagi? Seronok lah dengan 91 ni. Ramai cikgu nak cakap. I'm happy. Okey, ada lagi? Cikgu comel-comel ni? Ada tak lagi cikgu? Siapa lagi? Silakan. Puan. Salam, apa khabar Cikgu Nur Azra? Ya, saya. Cikgu. Sebelum ni, saya dekat Kajang. Okey, cikgu ya. Silakan. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Puan kerana sanggup terima mendengar luahan kami kepada satu. Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu ni saya nak berkongsi lah. Kita kongsi sedikit. Saya cikgu bimbing kaunseling. Okey. Sebelum saya nak kongsi lah ada parent lah. Ada parent, ada video call pada saya. Sebab kadang-kadang kan ada cikgu bagi kerja-kerja, kadang-kadang murid ni tak nak buat. Tak nak buat kerja, malah buat kerja. Kan parent kadang-kadang cikgu bagi kerja lain daripada nak suruh buat kerja ni. Lain macam parent nak suruh anak buat kerja lain daripada cikgu. Kalau kadang-kadang kalau cikgu suruh, parent anak-anak nak buat. Bila bila mak suruh anak buat kerja sekolah, tak nak buat. Tak nak buat. Anak buat. Ada parent tu cikgu Azra, boleh tak suruh anak saya buat kerja? Anak saya dah tak nak buat kerja dah. Tak nak buat kerja dah sekolah dah. Macam-macam. Ada hantar WhatsApp pada saya. Okey, saya pun macam mana ni? Okey, Puan boleh tak saya buat BC pada anak Puan? Okey, boleh cikgu. Okey, saya buat BC. Boleh tak buat pada cikgu? Nak buat. Okey, cuba buat pada cikgu tengok. Okey, ada buat dah siap dah. Dah siap dah. Okey, cikgu tengok macam mana Puan? Okey, buat. Okey, dah siap. Okey, orang pandai. Okey, dah siap. Maksudnya, terima kasih cikgu. Parent pun nak terima kasih cikgu. Okey, maksudnya di sini kalau boleh nak. Kalau boleh bagi saya, kalau boleh cuba cikgu berbisi pada murid. Minta parent kalau ada masalah, contohnya katakanlah murid kalau masalah buat kerja, minta parent WhatsApp pada cikgu
kalau murid itu nak buat kerja, WhatsApp pada cikgu untuk kita suruh dia buat kerja. Mungkin dia tu dia nak buat kerja, dia nak buat kerja, memang dia akan buat kerja. Mungkin kadang-kadang anak-anak kita ni rindu pada cikgu. Rindu pada cikgu nak dia nak kita buat kerja, dia nak suruh macam gunanya pada cikgu, nak minta cikgu, cikgu dia suruh kita buat kerja. Saya setuju dengan Cikgu Nur Azra. Cikgu ni, terutama cikgu sekolah rendah di PAUD tu. Dia cikgu betul. Mak ayah salah. Walaupun kita cikgu, dia tak kaya. Dia tak kaya cikgu cakap lagi. Dia akan ikut cikgu cakap kan. Saya tahu lah ni. Tadi kata cikgu, betul lah cikgu, saya suruh buat kerja dia tak nak buat cikgu. Bila cikgu suruh, elok je nak buat je cikgu. Mungkin kita sebagai cikgu ni, mungkin boleh je kita cakap antara kita suggest pada parent, mungkin kita cikgu BM ke, cikgu matematik ke, suggest pada cikgu, suggest pada parent, kalau ada masalah pada murid-murid yang tak nak buat kerja sekolah, boleh call je saya. Cikgu PM, cikgu BM, cikgu matematik kepada saya, minta tolong untuk saya BC pada parent, saya bercakap sikit pada murid untuk bercakap pada dia untuk suruh dia buat kerja. Saya betul lah, saya buat BC pada parent, contohnya nama apa murid tu, boleh tak buat kerja? Senang tak? Senang cikgu. Cuba buat pada cikgu. Cuba cikgu nak tengok. Okey, terus dia buat. Pandai pun. Boleh buat. Boleh cikgu? Okey. Lepas tu buat, dia WhatsApp pada saya. Saya tengok. Dah siap dah. Okey. Saya kata, nanti satu kerja, satu lollipop cikgu bagi pada. Okey, dah siap. Okey dah. Dah satu lollipop. Dah bagi. Maksudnya, saya pun beli lollipop. Saya pun ambil snake gambar pada dia. Saya tunjuk. Dah beli lollipop satu. Nanti buka sekolah, cikgu bagi lollipop ni. Maksud kita kumpulkan video tu. Peranan kaunseling terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat penting sebenarnya peranan kaunselor ini. Perkataan you all lain kan, kaunselor ini sangat main peranan. Saya nak kongsi cikgu ya, dalam surat KPPM baru ni pun ada sebut minta kaunselor-kaunselor kita ni approach anak-anak kita sebab kita tak tahu apa yang mereka sedang hadapi sekarang. Kaunselor punya peranan sangat penting. Terima kasih Cikgu Nazar, tahniah, terima kasih. Teruskan kerja buat cikgu yang baik tu ya. Terima kasih. Okey, ada lagi? Seronoknya dengar cikgu-cikgu cerita dengan saya. Okey. Right, ada lagi cikgu nak kongsi? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Cikgu Syafika. Syafika ya. Cikgu di mana ni? Sesi 11. Di sini sebelah. Cikgu ajar mata pelajaran? Seni visual dan juga muzik. Okey, saya nak dengar sangat ni. Muzik ni macam mana cikgu ajar ni ya? Kalau muzik, saya ada sebenarnya saya mengajar 10 kelas seni dan juga 7 kelas muzik. Okey, jadi saya terangkan untuk muzik dululah. Kita dalam panitia muzik dan juga seni visual memang ada buat satu modul untuk murid-murid ikut RPT yang dah ditetapkan. Buat sendiri? Cikgu buat sendiri modul tu? Bagus. Okey, tanya. Okey. Kemudian kalau biasanya kita memang tahu seni visual dan muzik ni adalah subjek yang praktikal. Dia memerlukan banyak hands on. Betul. Kalau muzik ni ada ketua panitia saya, Cikgu Rizal. Dia buat dulu Google Meet, dia berintegrasi dengan sekolah-sekolah lain. Okey. Dia ajar dari segi teori. Kalau muzik memang ada teori yang kita kena belajar lah sebelum kita nak belajar permainan alat muzik tu. Sebab permainan PKPB ni memang terdekat untuk bermain alat muzik. Sebab alat muzik pun even dekat rumah murid-murid tak ada recorder. Tak semua recorder, tak semua murid yang ada alat-alat yang kita ada kat sekolah lah. Okey. Jadi muzik ni kita banyak guna Google Meet dan Google Classroom. Google Classroom tu ataupun WhatsApp lah. Ada anak murid saya yang ni usaha parents dia hantar video anak dia menyanyi, hantar video dekat pada saya kat WhatsApp ataupun dari Google Classroom. Itu untuk muzik. Kalau untuk seni visual, seperti yang saya nyatakan tadi, saya ada 10 kelas seni visual. Jadi kalau menggunakan medium WhatsApp tu memang bagi saya memang sangat sukar. Satu kelas mungkin 30 hingga 40 orang murid hantar semua karya tu pada saya. Hasil karya tu dia jadi penuh WhatsApp.
Betul. Dengan Google Classroom lah. Okey. Saya nak berkongsi sedikit penggunaan Google Classroom ni. Yang baru-baru ni, baru lagi semalam baru saya semak dan saya rasa agak terkesan dengan murid ini. Sebab silap saya sebenarnya saya assume memang semua parents ada device macam printer di rumah, ataupun saya assume yang parents ni boleh print dekat satu rawang misalnya di office. Itu silap saya. Saya akui benda tu, tapi apa yang terjadi pada saya malam tadi memang betul, bila saya semak kerja tu memang betul-betul bagi saya kesedaran dan juga saya rasa terharu dekat murid saya. Saya sharekan screen sekejap. Okay, good. Yeah. Ya. Untuk Google Classroom ni. Ya. Yang ni latihan, apa nampak ni latihan yang sepatutnya saya beri pada parents. Okay. Untuk dia print. Okey, kemudian saya assume yang murid semua akan bagi dalam bentuk printed lah. Ya. Macam murid ni dia hantar dalam bentuk printed. Mak dia hantar gambar. Tapi seorang murid ni dia tak ada printer dekat rumah, tapi dia usaha lukis sendiri. Oh, dia lukis semula. Ya, dia lukis semula. Jadi dia buatkan saya rasa terharu walaupun dia ada printer di rumah. Walaupun dia tak ada, yelah, tak pergi print kat tempat lain. Dia tak dapat nak buat, tapi dia usaha untuk hantar kerja dia dan melukis sendiri. Saya rasa kagumlah dengan anak murid saya dan juga usaha parents dia nak tunjukkan yang dia ada usaha juga nak hantar walaupun tak betul music saja kan, bukan deklarasi. Ya, betul cikgu, betul. Cikgu kena ingat murid ni nanti kalau boleh bersemuka kena beri penghargaan kat dia ni. Kena ingat betul-betul. Ya. Cikgu, saya pun nak ucap tahniah pada cikgu. It's a very big heart ya. Cikgu hati yang sangat besar kerana di dalam public ni cikgu mengakui kelemahan cikgu. Sangat sukar untuk kita menyuarakan bahawa kita silap kan. Kan cikgu dalam ni cikgu cakap bagus. Saya tahniah cikgu jarang kita boleh dengar orang mengaku kesalahan sendiri, kesilapan sendiri. It take a big heart to say sorry, to admit their own mistake. Tapi bagus cikgu, tahniah teruskan. Dan cikgu ada anak murid yang bagus sebenarnya. Dan kita hargai mereka. Dan saya pun menghargai cikgu Syafiqah, orang informal. Jadi dah kahwin belum? Kalau belum kahwin saya dah minang untuk anak saya. Cikgu Noza gelak. Anak saya dah 32 Noza, tak kahwin lagi. Okay. So terima kasih. Saya belum kahwin lagi aja. Belum kahwin lagi. Ya. Okay. Alright. Okay, terima kasih cikgu Tania. Teruskan kerja yang baik cikgu ya. Okay, ada lagi? Sedih pula ada saya dengar. Okay. Ada lagi? Ada cikgu yang nak berkongsi lagi? Buka apa lah? Senyap Cikgu Nurul Wahidah tadi senyum je dia. Cikgu Nurul Wahidah kongsilah. Cikgu ni kan suka senyum. Cikgu Nurul Wahidah kongsi. Silakan. Cakaplah pun. InsyaAllah. Okey, kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nurul Wahidah, mengajar pendidikan Islam. Okey, alhamdulillah saya mengajar tahun 4 dan tahun 1. Berbeza lah. Jadi kalau saya berkongsi je lah ya. Boleh, silakan. Kalau tahun 4, alhamdulillah kalau dari segi Google Classroom saya dapat buat waktu siang lah. Tapi kalau tahun 1, apabila kita buat pertanyaan kepada parents tak dapat nak bantu anak mereka masing-masing masa nak buat Google Classroom tu waktu 9 pagi sebab mereka tak ada kan. Lagi satu mereka tak boleh biarkan anak mereka dekat rumah guna laptop sendiri ke ataupun sediakan handphone lah. Jadi mereka minta buat waktu malam. Jadi alhamdulillah lah dapat buat waktu malam dan
dari segi murid tu daripada 40 tu 32 orang dapat masuk lah. Jadi Alhamdulillah. Dan untuk pertama kali saya buat tu memang real sekampung. Oh iya ke? Nak ajar cara mute kan, mikrofon tu semua tak pandai lagi. Jadi saya kena ajar satu persatu. Dan ada juga apa yang tak biasa, jadi saya kena ajar jugalah kan. Kali pertama tu memang agak aduh. Okey. Alhamdulillah berjaya. Dan siap minta, Ustazah bila lagi nak buat kan? Nanti Ustazah buat lagi. Tapi minta maaf Ustazah terpaksa buat malam, mengganggu semua, ngantuk kan. Ada tu dengar dia cakap, Mama perut dah lapar ni. Itu saya tanyakan sebab saya buat 8.30, mungkin ada beberapa yang balik lambat kan. Aku nak agak join kan. Tapi saya itu benar dan boleh je makanlah waktu tu kan, tak ada masalah. Itu dari segi Google Meet lah. Seterusnya bahagian tasmik, saya ada 4 kelas. Banyak. Dalam 150 orang saya nak kena tasmik. Buat Google Meet, saya rasa macam mengganggu juga dalam murid-murid sebabnya dia akan guna masa yang lama untuk duduk di hadapan PC. Jadi buat video call je untuk mereka. Saya buka slot, contohnya saya hari Isnin saya buka slot untuk 4 cerita contohnya. Jadi suruh parents tulis nama dekat slot yang saya sediakan. Tapi untuk pengetahuan saya dalam masa sehari saya tak boleh buat untuk 40 orang murid. Kalau tak tidur saya tak makan. Jadi dalam masa sehari saya mampu untuk kepada 18 orang. Tapi memang agak letih jugalah kan, tapi saya terbaik. Dan ada juga parents yang minta supaya saya buat waktu malam jugalah. Tapi saya usahakan jugalah. Tapi untuk bahagian tasmik ni pun saya mohon maaf sangat-sangat sebab saya memang tak dapat nak buat setiap minggu untuk murid yang sama sebab saya ada 4 kelas. Saya terlalu ramai. Jadi lebih kurang dalam separuh untuk seminggu, separuh lagi untuk ke depan. Saya faham. Jangan susah hati, saya faham. Yang penting bagi saya cikgu telah melaksanakan sehabis baik. Okey, sudah Dapatkan Al-Quran tak di hati. Ya betul, saya kan sangat pentingkan itu. That's why saya buat dalam prestasi Jacob kan. So saya nakkan murid-murid kita boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran macam mana kan ya. Okey, yang cikgu kami Sajata tulis ni, Ustazah Wahidah, mentor kami, apa maksud dia tu? Cikgu kami tulis ni, apa maksud dia? Boleh kongsi tak Cikgu Wahidah? Apa maksud tu? Cikgu kami Ustazah Ustazah Google Meet. Okey, cikgu kami. Bukan setakat ajar murid je, ajar cikgu juga. Good. Tahniah cikgu. Tahniah. Jadi janji je kerana tak cukup yang orang tua macam kami. Ya ke? Okey. Tapi saya cubalah. Alhamdulillah. Maknanya di 91 ni ada mutiara ni ya. Ada intan terpilih yang boleh kita ni ya. Okey, tahniah. Terima kasih. Tapi boleh tak minat tu jangan bagi ya. Ke situ lah pula ya. Okey. Alright. Okey, terima kasih banyak. Tahniah Cikgu Wahidah, okey? Seterusnya ada lagi? Assalamualaikum Puan Haja. Cikgu Rosita. Waalaikumsalam. Cikgu Rosita. Saya guru BM Seni dan Sejarah. Boleh keluar gambar ke? Ada problem sikit kot ni. Okey, tak apa. Okey, silakan. Berkaitan dengan kelas, saya juga buat kelas malam. Alhamdulillah dapat sambutan lah. Alhamdulillah ada juga parent yang tanya kalau boleh dia nak continue lagi lah kelas tu.
kalau kita ada peluang, insyaAllah saya buat lagi lah kelas malam. Tapi cara saya buat, kita gabung kelas. Antara 3 kelas, macam hari itu saya buat yang sejarah, BM, saya gabung 3 kelas. 3 kelas tahap yang sama, contoh tahun 4, saya gabungkan tahun 4 3 kelas. Dan antara guru BM sama-sama mengajar. Okey. Buat macam tu. Sebab apa? Sebab salah satunya kita nak penyertaan daripada murid-murid. Betul. Satu kelas dalam yang kelas akhir kadang-kadang tak ramai yang join. Jadi untuk dapatkan ramai tu saya gabungkan 3 kelas. Cara macam sejarah pun sama. Saya buat seni, berkaitan dengan seni. Kalau kelas saya 4 pintar, kalau kita buat aktiviti seni, kita bagi tunjuk ajam melalui YouTube. Memang ramai murid yang hantar penyertaan. Itu yang berkaitan dengan tajuk diorama, kota ceria. Ramai yang hantar tugasan dan cantik-cantik pula. Saya tak boleh kat sini. Kena belajar dengan Cikgu Haikal macam mana pula nak buat presentation. Okey. Jadi dia akan bagi tahulah tentang kota ceria yang dihasilkan. Bercakaplah dengan kita masa buat 2 ni. Jadi penyertaan murid tu, kalau seni tu saya tengok alhamdulillah dia macam seronok walaupun kita tak bersua pun. Jadi alhamdulillah. Okey, guru cara tanya. Itu pendekatan yang cikgu buat cuma saya ingat kalau cikgu macam saya kata awal tadi, kita jangan ada terlepas jangan ada kita yang tak tertinggal. Betul. Tadi cikgu mengajar mungkin dalam katakan 60% yang ikut, ada 40% lagi yang tak ikut. Yang tak ikut tu cikgu kena pastikan dia dapat lah cikgu dia. Yang dapat tu masa waktu tu tak dapat sebab kita record, jadi ada semula. Sebelum itu kita record. Jadi parent perlu tengok waktu malam tu. So saya boleh katakan semenjak PKPB ni kebaikannya bahawa kita semua dari segi penguasaan ICT meningkat, termasuk pun saya tu. Saya pun support tak kira berapa kita kena Okey, tanya. Terima kasih cikgu. Ada lagi? Silakan cikgu kalau ada lagi. Ada lagi cikgu? Wah, cikgu Erwaniza ni kot nak cakap sikit kot. Baru saya buka mic. Baru nak bercakap. Tengok gaya tu macam mana nak bercakap. Silakan cikgu. Cikgu. Apa khabar cikgu? Okey, khabar baik. Assalamualaikum semua. Saya mengajar bahasa Inggeris dan sains. Ada yang tahap 1, ada yang tahap 2 lah. Bagi saya kalau tahap 2 untuk menggunakan peranti handphone, laptop memang tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang yang saya hadapi anak murid saya yang kelas belakang lah, mereka peranti tidak ada. Dan saya bagi pilihan lah nak buat kelas waktu malam atau siang, dan mereka pilih malam. Malam tu pun masih penyertaan kurang memuaskan, tapi saya tak kisahlah, janji kita yang nak belajar join. Dan bagi mereka yang terdapat serta itu, bila saya dah buat Google Meet semua, saya akan buat record. Bila dah record, saya akan upload dekat Google Classroom bersama latihan-latihan yang untuk ikut lah. Jadi murid-murid yang tak dapat sertai ini, mereka boleh buat waktu lain. Tak kisahlah minggu depan ke, minggu ke, lagi 2 minggu ke. Sebab saya perhati memang akan ada buat, tapi dia lambat sikit. Alhamdulillah. Jadi saya tak kisahlah. Janji diorang buat juga walaupun lambat. Dan yang kedua, yang saya dapati lah, ada juga lah murid ni sepanjang PKP, dia seronok buat latihan online.
Dia suka tengok muka cikgu dia pun Google Meet. Kalau dalam kelas, dia tak boleh perhatikan macam tu. Google Meet excited. Kerja, kalau homework, biasalah dekat sekolah tu biasalah budak-budak dalam homework kan, marah semua. Tapi dalam Google Meet, latihan semua, dia boleh buat. Tinggi pula untuk bahasa Inggeris. Saya macam, pelik pula dia kali ni. Memang ada juga kepitan Google Meet, tapi mungkin cara pendekatan berbeza. Dia memang mungkin bagi pelajar ini dia suka menggunakan cara maya berbanding cara fizikal. Ya, betul. Yang saya dapati lah. Sangat menarik ya. Kalau tak ada ni kita tak tahu mudah kita suka kan. Itulah. Tapi itulah apa yang saya bagi latihan tu, kadang-kadang saya memang buat due date, saya bagi tempoh yang lama. Supaya mereka boleh buat. Macam ada yang bulan lepas saya bagi pun ada yang baru buat. Ada masalah. Ya, betul. Tak apa, ikut dia orang punya face lah kan, fasa mereka. Yang penting akhirnya cikgu dapat buat pentaksiran kepada mereka. Itu yang paling penting saya kan. Okay, end of this year, bila sekolah dah tutup nanti, cikgu, semua murid cikgu ada penilaian pencapaian mereka. Macam mana cara cikgu buat, itu kreativiti cikgu. Tapi daripada dah almost 1 hour kita bercakap ni, saya boleh katakan semua cikgu 91 ni very kreatif. Very kreatif. Saya nak tanya ni, saya baca ni, Cikgu Juria binti Haji Taib ni tulis terbaik Kak Ratu. Kak Ratu tu siapa? Siapa Kak Ratu tu? Boleh saya berkenalan dengan Kak Ratu? Siapa Kak Ratu tu? Boleh saya berkenalan? Hai. Siapa Kak Ratu? Assalamualaikum Puan Hajar. Salam. Nuria. Cikgu Juria, okey. Ustazah Nuria, itu gelaran. Gelaran kepada? Ya, saya. Assalamualaikum kepada Kak Nuria, Ustazah Nuria. Ustazah Nuria. Oh iya, Ustazah Nuria. Boleh saya berkenalan dengan Ustazah Nuria tu? Tadi saya. Okey. Oh, inilah Kak Ratu ni. Assalamualaikum Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So saya pun kena panggil Kak Ratu jugalah ni. Macam mana boleh dapat gelaran tu? Ada je Cikgu Juria ni. Macam mana dapat gelaran Kak Ratu tu? Pernah masuk Ratu Cantik ke? Tak, itu ada buat high tea. Okey. Pemilihan tu lah. Hari tu dia punya tema pakaian Arabik. Oh, jadi okey. Jadi tak tahu lah macam mana yang punya yang dia punya pengadil tu orang-orang yang dekat kami makan tu lah. Wangi kot. Okey. Saya pula tu. Oh, jadi dia ni Ratu Arab lah dia ni. Ratu Arab. Okey. Betul. Okey cikgu. Tahniah lah cikgu. Tahniah lah tu. Okey lah. Cikgu macam mana Cikgu Nuria? Kak Ratu ni macam mana pula ngajar apa? Saya ni merupakan guru pendidik Islam. Jadi tadi wakil guru pendidik Islam kita bercakap tentang Ustazah Semua pun cakap tentang PDPC, Tasmik dan Google Meet dan file kan. Jadi kami buat pelbagai cara lah. Ada yang guna Meet, ada yang guna WhatsApp, ada yang guna DC, macam itulah. Maknanya tekangan tu samalah. Saya sekarang macam online tu tak sangatlah sebab kelas saya diambil oleh guru praktikum. Oh, okey. Jadi saya memantau cerak dia orang lah. Okey. Cikgu ni ketua panitia ke? Ya, ketua panitia. Tahniahlah, bagus nampaknya ya. Tim pendidikan Islam sangat kuat, sangat aktif, sangat kreatif. Puan Hajar, kami amat berterima kasih kepada Ustazah Wahidah. Mungkin tadi tu lah Cikgu Juria cakap terbaik Kak Ratu tu sebab kami bila bila buat meet Ustazah Wahidah sebagai mentor kami lah hajar kami sekolah aliran buat meet. Okey, bagus. Alhamdulillah. PKP yang mula-mula tu saya kat kampung. Okey. Saya minta tolong kepakaran Ustazah Wahidah lah macam buat Google Form untuk Tasmik. Membantulah.
Ya. Kena beri penghargaan pada Cikgu Ustazah Wahidah ni ya. Tadi pun saya minta dia cakap. Tak dia buat kelas satu malam. Macam semangat dia pun, dia tasmid pun saya pengen juga dengan dia. Jadi kami semangat Ustazah Wahidah buat kelas ni. Ya, betul. Terima kasih. Tengok orang lain tu kan, wajah tu lain tu. Okey. Bantulah. Betul, terima kasih. Bagus, terima kasih Kak Ratu. Terima kasih Cikgu. Okay. Alright, saya tengok jam dah 1 jam. Jadi saya nak juga dengar daripada pentadbir. Boleh saya dengar daripada PK Kongko dulu? Silakan. Assalamualaikum Puan, saya dah cakap tadi. Oh, sorry. Itu dari segi mengajar, dari segi Okay. macam mana? Biasa dari segi kurikulum, waktu PKP memang sekarang kita dah habis lah buat koko. Kita tumpukan kepada pengisian data lah sebab kita dah sampai, dah cukup bilangan koko yang diperlukan lah. Dah cukup bilangan 7 untuk persatuan, 7 untuk 7 kali perjumpaan untuk sukan permainan, 7 untuk PBB. Jadi sepanjang PKP itu memang kita buat online lah. Program secara online dan kita buat penjadualan baru lah berbeza dengan yang bersemuka. Dan alhamdulillah cikgu sangat bekerjasama dan saya di sini semata sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu yang sangat bekerjasama dan memastikan kurikulum kita berjalan walaupun tidak bersemuka tapi secara maya, dan kita berjaya menghabiskan bilangan itu dengan sebaiknya lah. Dan sekarang kita cuma tumpukan untuk pengisian data untuk PJSK lah. Terima kasih Cikgu. Tahniah. Okay, good. PKM lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Haja. Ya? Kat sekolah ke? Oh, kat sekolah Puan. Okey. So, macam mana hand pula? Okey, setakat ni alhamdulillah dalam PDP ni saya pun banyak belajar pada guru-guru yang muda ni. Mereka ni pengetahuannya lebih daripada kita, terutamanya bab-bab ICT ni. Dan ada cikgu yang backup kelas saya sebab saya tak sempat. Contohnya Cikgu Irwaniza. Dia tolong backup kelas saya buat gabungan kelas PDPC lah melalui Google Classroom lah, Google ni lah. Okey, yang selainnya dalam takbiran HAM ni memang banyak lah, terutamanya kita kepada kebajikan murid dan juga ibu bapa. Jadi pada tahun ni banyak kes yang melibatkan kematian. Kematian di kalangan ibu bapa dan seorang murid lah. Okey. Cuma yang rasa terbaiknya bila kita dapat sokongan daripada ibu bapa di mana keluarga yang kematian tu kita bantu dengan psikologi, kita buat cakna dan kita buat tipan dana sebagai sumbangan. Jadi puratanya seorang keluarga tu dapat dalam RM1,500. Okey. Setakat ni ada murid yang meninggal seorang, murid sekolah. Dan parent ada 5 yang meninggal. So alhamdulillah semua under control juga dengan kerjasama semua guru-guru muda lah. Okey, alhamdulillah. Tahniah Cikgu Yusof. Cuma saya nak tahu sedikit lah. Sejauh mana HAM mengenal pasti murid-murid yang memerlukan bantuan untuk peranti, maksudnya berapa ramai agaknya murid-murid kita sebenarnya memang tak ada peranti. Okey. Murid sebenarnya mereka ni ada peranti. Cuma bilangan yang tak ada tu sedikit sangat. Dan ibu bapa sekarang ni terlalu
community. Maksudnya dia tak akan lepaskan anaknya berada di online atau secara maya ni bersendirian. Mereka nak mereka ada sebelah dipantau. Sebab tu bila kita minta guru kelas untuk hubungi parent ni, parent banyakkannya minta kelas pada waktu malam lah. Dan kita ada juga hubungi komuniti ni, perwakilan penduduk kan. Perwakilan penduduk, mereka ada tempat tapi mereka tak punya PC yang mencukupi lah. Okey. Alright, terima kasih. Saya baca ni, ramai juga Cikgu Yusof ni. Cantik senyuman Cik Yusof. Terbaik Cikgu Yusof. Padu Cikgu Yusof. Oh, ramai peminat Okey. Ada tanya soalan daripada Cikgu Juria ni. Pemula buku teks tarikh untuk tahun 6. Ini saya minta pihak sekolah yang tentukan lah. Untuk pembulangan matematik murid tahun 6. Sekolah tentukan, kemudian panggil secara staggered. Untuk pulang, yang datang ramai-ramai, buatkan jadual untuk mereka datang. So sekolah boleh tentukan dan maklumkan kepada ibu bapa untuk hantar. Tapi janganlah rigid sangat, mungkin mereka tak berpeluang untuk hantar kan. Tapi kita sediakan jadual lah untuk mereka hantar. Untuk tahun 6 lah, yang murid yang tahun lain tu dia boleh, bila buka sekolah nanti dia boleh bawa kan. Kita akan buat jadual. Untuk tahun 6 buat jadual Okey. Right, so terima kasih Cikgu Yusof. Right, saya teruskan PK1. Ada ke? Waalaikumsalam. Mananya? Waalaikumsalam. Ni kat mana? Pasal ni ada ni kat rumah. Rumah. Pasal ni saya nak ucap terima kasih. Saya ucap terima kasih sangat dekat semua cikgu saya lah. Saya sangat berbangga dengan cikgu saya. Saya rasa gembira jugalah saya ditempatkan sekolah ni sebab semua cikgu memberi komitmen saya rasa 200% kot, terutama untuk menjalankan PDBR ni lah. Saya rasa sangat bangga lah ada cikgu-cikgu saya ni semuanya kreatif-kreatif belaka dan dapat menjalankan amanah yang diberikan tu dengan begitu baik lah. Saya betul-betul berbangga lah dengan semua cikgu ST91 dan saya ucapkan tahniah lah kepada semua sebab dapat menjalankan dan menjawab amanah ni walaupun kita diberi berbagai ujian kan disebabkan COVID-19 ni, tapi tahniah cikgu semua sebab cikgu berjaya melakukannya dengan cara yang terbaik dan seterusnya mengharumkan nama ST91 lah. Tahniah lah. Saya fikir bertakbiran, saya rasa tak ada apa-apa masalah dan sebab apa semua cikgu memberikan komitmen yang sangat baik dan sangat itulah bagi saya. Okey Ustaz Nizat, cuma satulah saya ingin pesan nanti mungkin selepas habis tempoh persekolahan ni 17 Disember kena bincang dengan panitia mata pelajaran mana yang tak habis sukatan dan sebagainya dan rancang pula bagaimana benda itu untuk di blend pada tahun depan sebab kita pun tahu bukan dapat diselesaikan pada tadi Abdul cakap kan ada isu jadi kena tengok bawa berbincang macam mana nak buat tahun depan kalau perlukan bantuan daripada pihak jabatan boleh hubungi mana-mana SIC Plus ataupun Dr. Arsyad tapi punya pegawai angkat dan naik bangkat tak apa, nanti kita bagi pegawai angkat lain kita akan ganti nanti okey, tak apa tak apa, nanti kita bincang kemudian yang tu so maksudnya kena tengok yang tu lah, kena adakan perbincangan apa yang tak selesai nanti bincang macam mana nak digabung sebab kita doakan semoga COVID-19 ni cepat selesai lah tetapi kita tak tahu apa yang akan berlaku dan kita kena bersedia jadi kena ada perancangan yang rapi lah untuk tahun hadapan Cikgu Nizat. Okey, terima kasih Ustaz. Right, dah ada berita gembira Ustaz Nizat.
Terus dia mati. Tanya jadi betul gembira terus mati. Okey, Loza, silakan Guru Musta. Okay, terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah, timbalan dan pihak jabatan kerana mengadakan sesi pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puan. Dan saya juga ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru, walaupun pada awal PKP pada bulan Mac yang lepas, mula-mula selepas habis je cuti tu, bila kata nak buat PDPR ni, kebanyakan cikgu rasa terkejut lah sebenarnya. Terkejut, tetapi sedikit demi sedikit, tak mungkin tanpa cikgu sedar ada stres, kemudian saya cuba bertindak untuk menangani stres cikgu sikit demi sedikit. Orang kata kalau orang tua cakap macam menarik rambut dalam tepung, nak hati-hati sangat supaya akhirnya Alhamdulillah dalam tak sedar cikgu telah menerima situasi PDPR sekarang. Dengan apa yang dinyatakan kepada pengarah tadi, itulah hampir keseluruhan cikgu telah jalankan PDPR ini dengan cukup baik sekali, dan itu sebabnya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu. Dan antara perkara yang baik lagi apa yang berlaku di mana keadaan kita tanpa bersua muka ini memperlihatkan bagaimana semua guru sentiasa bersedia setiap masa. Itu saya sangat penting lah. Tak kira, bukan lagi waktu pejabat saja, hujung minggu tak boleh, tidak. Tak ada lagi perasaan itu pada cikgu-cikgu di SK Putrajaya Pusing 91 ini. Dan tak ada masa dah saya nampak. Dan memang sentiasa bersedia. Dan keadaan itu menjadikan PDPR sangat lancar. Dan itu sebabnya saya kata antara amalan terbaik yang saya nyatakan tu iaitu memperkasakan middle leader tu sangat-sangat banyak membantu pihak pengurusan sekolah. Bukan hanya penolokanan, middle leader mainkan peranan yang sangat penting memastikan guru-guru di bawah mereka ini terus menjalankan. Itu yang jadi macam dalam kumpulan Pendidikan Islam tadi tu. Dia kata siapa yang jadi mentor apa semua, mereka tahu macam mana nak menguruskannya. Okey. Perkara itu sangat-sangat saya respect kepada cikgu di SKPP 91 lah. Dan sehingga hari ini Alhamdulillah untuk pengetahuan pengarah, cikgu-cikgu selain daripada Nurul Wahidah, ramai cikgu-cikgu yang dah boleh saya katakan pakar dalam ICT sekarang ni. Kita suruh buat macam ni, dia dah tahu di mana apa yang perlu dibuat dalam penggunaan Google Classroom. Kadang-kadang selalu juga saya minta tolong pada cikgu-cikgu ini. Okey, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua penolong kanan, ketua panitia dan guru-guru di SK Putrajaya Pusing 91 atas kehebatan semua. Dan saya juga minta maaf kepada jabatan kerana sehingga pada 24/11 ini saya masih ada 218 orang murid lagi yang belum login D5. Kami akan teruskan usaha untuk memastikan murid ini login. Macam saya pernah maklumkan bahawa Cikgu Roni tadi buat satu grup dalam Telegram untuk membantu ibu bapa. Tapi itulah kadang-kadang ada juga lawaknya. Berkali-kali asyik hilang dia punya password, itu yang dilayan. Tapi okeylah, layan juga. Tapi masih ada 218 lagi yang perlu kita usahakan. Okey. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada jabatan atas program ini. Okey. Terima kasih tahniah Cikgu Nozah ya. Saya rasa cikgu-cikgu yang hebat tidak akan terserlah kehebatannya tanpa
dibantu atau disokong oleh pentadbirnya. Ya, so, kerjasama antara dua pihak sangat penting bagi kemenjadian murid kita. So teruskan kerja baik kita. Saya baca ni ya. Tahniah Ustaz Iqbal. Tahniah Ustaz Iqbal. Oh, ramai peminat Ustaz Iqbal ni. Ustaz Iqbal boleh baca doa penutup depan ni. Betul, bagus. Okey. Dalam setiap subjek ada mentor ICT-nya. BM Ilya, Pai Wahida, BI Seira, Matematik Ron, Sains Farid. Apa tu? Saya ni bukan pandai sangat kalau tulisan rengkai-rengkai ni. Okey, tapi tak apalah. Tahniah, terima kasih banyak. So, sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih. Kali ni saya, Cik Dr. Rosal, apa-apa kena cakap? Terima kasih Puan Hajar. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh guru-guru itu sangat menarik. Mengingatkan saya tentang kehebatan mereka untuk mengatasi semua masalah. Tapi percaya dan yakinlah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang itu melainkan apa yang terdaya olehnya. Allah does not change a soul except its capacity. Jadi kekuatan ini kita jadikanlah sebagai ikhtiar untuk meneruskan usaha-usaha terancang setakat mana kita mampu. Saya nampak semua nak buat, tapi kadang ada rasa tekanan sini ya. Tapi yakin dan percayalah bahawa ingatan Allah tadi dia tidak akan memberatkan kita berasaskan kapasiti kita sendiri. Terima kasih dan tahniah semua guru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ruslan. Saya lupa lagi ada TV lain ada ke ni? Sebab mereka ada mesyuarat Sabri ada mesyuarat. Raja tak ada. Okey. Ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada Zat. Cuma bila kita dengar tadi guru-guru memberi laporan dan bercerita, bermaksud program ini sebenarnya memberi pengiktirafan kepada guru-guru, kita menghargai guru-guru dan sebenarnya guru-guru lah kita punya core personal di sekolah yang menaikkan kecemerlangan Putrajaya, hebat Putrajaya. Ya, betul. Okey, betul. Tu saya puji Cik Usop senyuman yang manis sekarang. Tu saya abang angkat saya. Tahulah tu cerita yang ni. Okey. Yang betul lah. Ini memang sebenarnya satu platform untuk saya berjabatan, rakan-rakan saya di jabatan menghargai. Dan sekolah-sekolah kita tunggu lagi ajar bila sekolah dia tak nak main. Okey, ajar seorang kena bagi sikit masa. Alhamdulillah ni kita tak ada mesyuarat, jadi saya boleh buat lah. Kalau minggu depan saya dah penuh jadual mesyuarat. Okey, terima kasih semua. Okey, saya pun tak nak panjangkan ya. Dekat pukul 1. Akhir kata daripada saya ingin pesan semua cikgu-cikgu jaga kesihatan, ya, jaga kesihatan, amalkan 3W, elakkan 3C, macam ketua pengarah kesihatan lah ya. Okey, jaga diri, jaga keluarga, ya. Yang penting kesihatan kita. Kalau kita tak sihat, kita pun tak boleh bantu orang lain. So kalau kita sihat, insya-Allah kita boleh bantu orang lain. So jaga kesihatan, teruskan kerja baik untuk cikgu. Tadi kita dah jumpa lah Ustaz nak baca doa tadi. Silakan Ustaz Iqbal, silakan. Kita tutup dengan doa. Okey. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lana jami'a zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa ahli keluarga kami,
dosa guru-guru kami, dosa sahabat handai kami, anak-anak murid kami, dan seluruh umat Islam di muka bumi ini, ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesihatan yang baik, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala jenis penyakit, wabak dan bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang susah, Engkau mudahkan, ya Allah. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami guru-guru ini, ya Allah, kekuatan agar kami dapat mendidik anak-anak kami, anak-anak murid kami dengan baik. Ya Allah, jadikanlah anak-anak murid kami semuanya orang-orang yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, terima kasih Ustaz Iqbal atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Ada gaya Julaiman tak saya? Okey, terima kasih sekali lagi. So saya setakat sini saya sudahi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye semua. Okay, bye.